Tanya apa pendapat orang Malaysia bila kita sebut Indon, Indon Yeah, betul. dan mereka orang sana dia terasa hati mengatakan yang kita ni Mm-mm. mengutuk ataupun memperkecilkan ataupun merendahkan mereka. Jadi adalah persepsi rakyat Malaysia tentang Indonesia. Okey, first dengan Indonesia apa yang terlintas dalam fikiran abang? Kita sebut pasal Indonesia, first thing apa yang terlintas dalam fikiran abang? Push, push. Yo guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya korang? Aku harap korang selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin guys. Oke, sekarang ini kita akan podcast lagi guys. Nah, podcast lagi ya, sebab sekarang ini kita lama tak sembang dengan member-member. Jadi kita akan podcast, kita akan berbincang-bincang mengenai Indonesia Malaysia lah pastinya ya. So bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan button subscribe-nya. So siapakah beliau ini? Ya, beliau ini adalah orang Malaysia dan beliau juga YouTuber yang pernah booming video beliau. Jadi kita sambutlah, nama dia Genzer Production. Hai. Hello Assalamualaikum. guys. Waalaikumsalam. Yes. Lama tak nampak engkau. Macam mana? Sihat? Sehat, alhamdulillah, bro. So apa kabar sana? Apa sebenarnya motif? Baik je, baik. Baik Alhamdulillah baik. Kat sini semua baik-baik. Okey. Nampak subur je sekarang ni. Kau tahulah, kalau kau dah duduk kat rumah berkurung, itulah jadinya. Kalau tak makan tidur. Yes, Tidur betul bro. makan. Jadi sebagian orang nih kan, waktu PKP ini ada yang makin gemuk, ada juga yang makin kurus bro. Jadi engkau bersyukur lah, engkau menggemukkan ini dalam waktu yang singkat nih. Betul, dia Alhamdulillah lah. Alhamdulillah dalam keadaan yang bro, kalau nak cakap dalam keadaan PKP ni sebenarnya berkorban bro. Itu. Satu, kita berkorban untuk negara. Betul. Tak nak keluar, tak boleh kerja. Ini satu pengorbanan tau untuk negara. Sebab sama-sama kita nak lawan benda ni. Yes, Yang betul. COVID, apa benda datang daripada mana, COVID ni tiba-tiba seluruh dunia kena kurung. Itu satu pengorbanan kepada negara. Tapi lagi satu beratnya bro, ramai yang tak boleh kerja. Kalau tak kerja tak boleh makan. Anak-anak, susu anak. Kita nak Iyalah. salahkan siapa? Nak salahkan kerajaan? Betul. Kerajaan pun risau dengan rakyat dia. Nak bagi keluar takut Merebak kan, terjangkit. Tapi kurung pula, serba salah kurung. Tak boleh kerja, nak bagi makan macam mana. Jadi benda ni jadi confused tau. Kau nak ikut mana satu. Sebab tu lah aku tak pernah kecam pun orang yang keluar juga bekerja. Mungkin dia dah tak ada pilihan daripada terdesak dia kan. lebih baik dia bekerja. Tapi ada juga yang dia keluar ni terus kena compound kan, kesian lah. Kalau aku macam mana? Serba salah lah, sebab ini memang undang-undang yang kita harus taati kan. Tapi di sisi lain orang tu pun harus keluar juga. Yang kena compound ni macam mana nak cakap? Kalau kat Malaysia lah, kami ada satu guideline tau. Siapa yang boleh bekerja dan gitu. Siapa yang tak boleh bekerja. Kami ada satu guideline. Contoh macam engkau sebenarnya tak bekerja pun. Engkau kena berhenti kerja ke apa semua, tak ada kerja lah. Dan engkau keluar dengan alasan kau bekerja. Once dia minta bukti, betul ke kau bekerja? Kau bekerja kat mana? Surat gitu. Mana? Dan once kau tak ada surat kebenaran tu, itu yang akan keluar compound tu. Itu satu. Okey. Contoh, yang boleh bekerja, dia orang akan ada satu. Malaysia, government Malaysia dia dah ada satu website. Kita orang panggil MITI. Kita orang kena register kat situ. Company lah untuk register. Yang mengatakan aku boleh bekerja. Jadi just bawa surat yang kebenaran tu. Bila kena tahan roadblock, kena tahan polis, tunjuk je surat kebenaran tu. Kalau genuine, tak ada compound yang akan keluar. Macam itulah. Untuk PKP kali kedua ni, dia tak macam PKP yang lepas. Untuk orang nak berniaga, makan, still boleh. InsyaAllah tak ada compound. Cuma yang compound tu, once kau tak follow the SOP lah. SOP kau cacah marba, memang
Makan lah kau 3,000 tu. Dah lah kompon tu mahal gila kan. Betul. Kau kena kompon terlalu liu babe. Time PKP ni mana nak kau duit. Betul. So aku Tapi nampak kau kan boleh bro. legend. Aku nampak kau sekarang ni ada bisnes baru nih. Macam mana tu? Okey tak bisnes tu? Boleh share dekat sini. Okay. Kau jual apa? Bisnes baru menapak. Baru menapak ya. InsyaAllah kalau kau baru menapak. InsyaAllah kalau kau nak serta pun boleh. Nak serta dengan kami boleh. InsyaAllah. Okey, Kita bincang belakang dulu. macam ni ya. Kita boleh share kat sini. Jadi apa yang kau jual? So bolehlah kau promote kat sini kan. Okay, kalau korang nak tahu produk ni, korang boleh terus ke Facebook. Kita ada Nasty Crunch. Oh, Nasty Nanti Crunch. mungkin Abang Ri boleh buku. Nasty Berarti Crunch jajan lah, Malaysia. jajan. Betul, jajan. Dia makanan kering. Jadi kita orang sebenarnya boleh promote Ya, boleh Boleh dong. mari, ya? Boleh dong. Okay, kita orang Mana tahu kan nanti nak ada orang yang nak jadi agent ke apa kan, boleh juga masa-masa PKP ni bro, cari uang susah kan. Betul. So Pada korang ni jujur cakap, kami sedang mencari tim yang terawal dengan kami. okey. Kalau ada saudara mara ataupun bini korang, isteri korang kat rumah yang memang memerlukan produk untuk dijual dan menjadi yang terawal, korang boleh layari Nasty Crunch Malaysia Nasty Crunch Malaysia kat Facebook untuk register sebagai stokis kami. InsyaAllah memang produk tak ada yang kenal sangat sebab baru menapak. Tapi kita bina benda ni sama-sama. InsyaAllah kita akan sama macam produk-produk yang lain. Semoga itu menjadi salah satu jalan lah untuk mencari nafkah kan. Tapi kalau kita sentiasa berusaha, insyaAllah kita akan majulah. Kalau langsung tak berusaha, takkan majulah. So dah lama kau tak buat konten ni. Sebenarnya kenapa bro? Oh, soalan dia yang pertama sekali berkenaan masa lah. Masa tak cukup lah. Masa tak tentu. Itu yang punca utama dia. Punca kedua dia idea. Nak buat konten ni bukan senang. Nak buat konten memang bukan senang. Satu, kau nak kena sketch idea tu, nak buat konten apa. Satu lagi, bila kau dah dapat idea, kau nak kena fikir pula tentang sensitif dia kat mana. Nak sentuh hal ni, nak sentuh hal tu. Nak kena fikir pula apa impak dia bila tiba-tiba dapat sambutan, komen-komen orang kan. Tu kena fikir. Banyak je idea sebenarnya nak lontarkan kat luar tu, tapi bila fikir balik, penerimaan orang tu susah. Lagi-lagi berkait isu semasa Indonesia Malaysia. Dan aku respect lah pada korang YouTuber Indonesia kan. Macam ramai-ramai kawan-kawan kita, Cak Lonjong, ramai lah kan. Semua yang buat konten macam ni, yang masih gigih, yang masih semangat lah. Kalau macam aku, jujur aku cakap, bukan aku tak nak, bukan aku tak berminat. Siapa yang tak berminat, kita dah bina channel ni daripada kosong sampai ke sekarang. Tapi hal-hal yang menyangkut paut sensitif ni, aku lebih baik elak dululah. Bukan elak terus, elak dulu. Macam itulah. Jadi tak sesuai masa berehat seketika lah maknanya. Bukan berehat seketika. Aku rasa dah 2 tahun dah aku tak buat konten ni. Itulah bro, kan serius. Sebenarnya konten bro ni itu sangat berat. Faham dalam arti berat ni, sebab menyangkut antara Indonesia dan Malaysia. Apalagi bro ini berani buat sosial eksperimen yang begitu berani lah. Konten kau ni cukup menarik dan pembahasan isu tu akan terjawab gitu loh dengan orang Indonesia ataupun Malaysia. Jadi bila lagi nih nak terjun main YouTube ni? Aku masih buat konten, tapi konten yang ala kadar lah. Macam aku rasa aku nak buat, aku buat. Aku rasa macam nak isi channel aku yang tengah kosong tu. Iyalah bro, kan sayang. Sekadar nak isi. Kalau macam nak menuju ke konten yang serius macam dulu, mungkin aku kena fikir dululah. Nak kena fikir idea,
nak menuju ke mana. Kalau kita nak buat konten, kita tak ada lalu tuju, susah. Dia boleh dapat view, boleh. Tapi apa sumbangan kita terhadap viewer kita? Contohlah kita buat video mengejar konten kan, mengejar view, mengejar like kan. Alah yang kat dalam komen semua maki hamun. Tujuan kau apa? Tujuan kau nak bergaduh ke macam mana? Tu yang aku tak nak tu. Sebenarnya susah bro. Kita buat sebenarnya konten ni untuk positif tau. Positive vibe. Tapi bila dapat dekat orang-orang yang tak faham ataupun mungkin bahasa kita kurang. Benar. Sama memang sama, faham memang faham. Tapi setempat mungkin penerimaan orang sana dia tak sama macam penerimaan orang sini. Penerimaan orang sini tak sama macam penerimaan orang sana. Lepas tu bila dia terlalu apa kau ni kan. Lepas tu dia akan hentam lah bergaduh kat bawah tu. So bila aku baca komen-komen tu aku jadi sedih. Macam aku buat benda ni untuk apa sih? Untuk orang bergaduh ke? Tu yang aku berehat sikit. Dia punya titik permulaan dia masa kalau kau ingat Cak Lonjong datang sini kan. Pasal bola sepak kot. Pasal bola sepak kita dah tak boleh nak hindar lah benda tu. So bila nampak terlalu ramai sangat negatif kat bahagian komen tu, aku jadi macam okay, aku kena stop dulu. Bukan aku tak nak buat, aku kena stop dulu. So sebab kau kena hentaman netizen ni, kau terasa drop ke apa? Bukan kalau nak cakap aku kena hentaman, lepas tu aku berhenti buat benda ni, bukan. Dia bukan macam tu. Aku lebih kepada channel aku buat konten, aku lebih pada bertanggungjawab lah atas apa yang orang komen kat situ, faham tak? Contoh aku sediakan platform ni. Aku sediakan platform. Lepas tu platform aku dekat bawah tu orang bergaduh. Jadi siapa punca tu sebenarnya? Punca dia akulah, aku yang wujudkan benda tu. Iyalah, antara netizen Malaysia dengan Indonesia tu bergaduh di ruangan komen gitu kan. Betul. Sebab tujuan kita satu je, kita nak satukan antara dua negara ni kan. Faham tak? Kita nak satukan Malaysia, kita nak satukan Indonesia. Tapi bila platform satukan tu jadi pergaduhan, kau dah lari daripada konteks tau. Kau dah lari daripada konteks, jadi buat apa kau buat konten lagi, faham tak? Dah tak perlu dah. Kau kena stop dulu, kena tenangkan dulu. Tapi bila aku stop time tu, terus stop 2 tahun. Itulah. Aku akan mengalah, tapi insyaAllah aku akan comeback lah. Sebab channel tu pun aku bina sendiri, aku kena comeback lah. 2 tahun bro, 2 tahun ni bukan waktu yang singkat tau. Okay bro, so kenapa kau pilih Indonesia waktu itu untuk membuat konten channel YouTube ni? Dan konten kau cukup berani menurut aku. Satu hari tu aku ada nampak satu content creator, aku malah nak sebut. Dia bagi talk, dia bagi dia bercakap lah dekat live. Dia cakap korang yang ada channel, korang yang nak buat konten YouTube, jangan pernah mengalah, dia kata. Semua content creator pun dia start daripada bawah. Tak ada yang content creator dia register terus 100,000, 1M subscribe, tak ada. Semua memang bermula daripada bawah. Lepas tu aku pun cakap lah, betul juga kan. Masa tu aku tak tahu nak buat apa kan. Lepas tu aku tanyalah, aku komen lah. Aku dah ada channel aku dah ada 4,000. Time tu dah ada 4,000 tapi memang tak sentuh langsung. Okay. 4,000 subscriber. Aku tanya dia, kalau dah ada 4,000 subscriber tu agak-agak boleh jalan lagi tak? Lepas tu dia cakap 4,000 subscriber tu kau tinggal nak penuhkan jam je, kata. Penuhkan jam dah boleh buat apa yang kita nak lah kiranya kan. Jadi kenapa nak disia-siakan? Orang nak capai 1,000 subscriber punya susah. Engkau dah ada 4,000 subscriber, engkau sia-siakan macam tu je. Betul lah tu. Lepas tu aku fikir, betul juga kan. Malam tu, besoknya aku ajak wife aku. Konten pertama tau. Aku ajak wife aku buat konten dekat Ipoh, Padang Polo time tu. Sebab sebelum ni, aku dah follow kau tau. Yang dekat taman tu yang kau buat first time tu? Betul. Iya. Itu first time tu. Itu langsung meletup guys. Aku dah follow kau, aku dah follow Cak Lonjong. Ya ke? Aku dah follow semua orang ni. Aku tengok macam kenapa dia orang kena bahas tentang Malaysia. Engkau aku faham lah, engkau duduk kat sini kan. Kau jalan masuk sana, jalan masuk sini, kau rakam benda ni kan. Okey, aku faham. Engkau duduk kat sini.
Aku cakap ni tak ada hala tuju punya orang tu. Aku Sial senang sangat betul. kan. Lepas tapi aku respect lah. Engkau rakam segalanya tapi kau punya viewer engkau layan, lepas tu orang tanya Sial ada betul. pula yang request, bro boleh tak engkau pergi shoot dekat LRT lah, benda shoot korang macam tu lah kan. Jadi kau ni pun pernah apa semua kan view. jadi kau ni pun pernah hentam aku jugalah dekat ruangan komen tu. Lepas tu macam mana tu? Setelah kau kutuk aku dekat LRT. Bukan, aku tak kutuk. Sial Aku betul macam, lah. Kau ni aku tak kutuk. Aku macam member jenis apa kau ni? masa tu tak member lagi. Oh tak member lagi. Aku tengok konten kau. Kau dengar dulu, kau dengar dulu. Ya, okay, alright. Macam, brother ni kau ambil phone, aku tahu kau ambil phone, lepas tu kau rakam, kau masuk LRT, lepas tu ada pula yang komen kau punya fans ni, bro besok kau pergi KLCC, besok kau pergi KLCC pula konten. Aku cakap, oh bagus hari ni dia layan subscriber dia macam tu kan. Macam ni 10 kan. Aku bagus. Lepas tu aku layan Cak Lonjong, aku layan yang semua-semua lah. Dan bila satu hari, malam tu aku fikir, kenapa diorang nak kena buat konten macam tu kan? Indonesia. Betul. Lepas tu ramai pula sambutan, lepas tu aku cakap, okey tak apa. Daripada side Malaysia aku nak kalau sambutan baik daripada warga Indonesia lah kan. Betul lah. Konten yang mempersatukan macam ni kan. Lepas tu aku try. Sebab dalam kepala otak aku ni, aku tertanya-tanya sangatlah. Apa sebenarnya isi hati orang Malaysia terhadap orang Indonesia? Oh, sebab bagus juga kalau ikutkan apa yang aku rasa lah ni mungkin orang Indonesia yang duduk kat Indonesia dia masih ada satu, ini minta maaf kalau salah. Yes, dia masih ada satu persepsi yang negatif lah. Bukan negatif, dia macam tertanya-tanya macam selamat ke tak aku kalau aku duduk kat Malaysia macam tu. Selamat ke tak aku kalau aku pergi Malaysia. Macam itulah. Sama juga dengan orang kat sini, dia akan tanya benda yang sama. Selamat tak aku nak pergi kat Indonesia. Faham tak? Faham. So aku nak kena clearkan balik lah untuk penjelasan kepada orang Indonesia yang kat sana, yang orang Malaysia ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia tak ada rasa nak tumbuk engkau pun, faham tak? Yes, betul. Kau datanglah, mengakulah kau orang Indonesia kat sini. Kau datang daripada Indonesia, kau turun kat KLIA, aku orang Indonesia. Tak ada siapa hirau, tak ada siapa yang macam, oi aku tumbuk muka kau, tak ada. Itu persepsi yang kita kena betulkan. Okay, betul guys. Persepsi yang kita kena betulkan. Jadi aku pun buatlah konten tu. Tanya orang Malaysia, apa yang korang rasa tentang orang Indonesia. Jadi persoalan yang sangat-sangat aku nak tahu yang pasal perkataan minta maaf kalau ada orang Indonesia kat sini yang tak suka kan dengan perkataan tu. Aku tanya, mungkin daripada soalan tu kot yang jadi booming. Aku tak tahulah. Yang aku tanya, apa pendapat orang Malaysia bila kita sebut Indon? Indon Yeah, betul. Dan mereka orang sana dia terasa hati mengatakan yang kita ni mengutuk ataupun memperkecilkan ataupun merendahkan mereka. Jadi itu dah dijawab dekat video tu, kalau korang nak tengok boleh tengok. Dia macam orang Malaysia ni, dia memang suka singkat-singkat. Contoh macam pekerja Bangladesh kat sini kita orang panggil Bangla, betul? Betul. Tapi bukan niat kita orang nak merendahkan orang, nak menyenangkan sebenarnya, nak menyenangkan sebutan tu. Tak payah panggil panjang-panjang Bangladesh, tak ada. Bangla. Macam Indon pula mungkin tak sedap didengar oleh orang sana, kita hormati. Mungkin diorang lebih suka, kenapa kau nak kena panggil aku Indon, kenapa tak panggil aku Indo? Itu mungkin persepsi sana. Itu persepsi tu. Kau tak boleh ubah kat sini. Kau tak boleh ubah kat sini sebab kat sini dia memang akan lekat kat N tu. Dia tak boleh lekat kat O. Ya, betul. Dah terbiasa. Tapi benda tu bukannya satu penghinaan. Itu cuma satu singkatan. Macam aku pernah tengok sinetron Indonesia kan. Sinetron.
Macam Amerika pun orang panggil Amrik macam tu kan. Ya, Ada betul. segelintir. Macam tu jugalah kalau kat sini kat Malaysia. Macam tu juga kat Malaysia. Jadi Dia bukan panggil, berarti bukan satu penghinaan. satu Jadi benda tu dah penghinaan. bukan, memang tak ada dalam kamus penghinaan pun. Kalau nak hina ada lagi perkataan-perkataan yang boleh dihina. Bukan jadi benda tu dah di-clear kat dekat video tu. Dan aku rasa benda tu lah soalan tu kau yang buat dia jadi booming. Iyalah, Ramai sebab orang tengok, mungkin sekarang dah 800 ke 900 ribu orang tengok. itulah dah hampir 1 juta kan views. Jadi, jangan pernah terasa yang dihina oleh perkataan itu. Sebenarnya tak ada niat dan tak terniat pun. Dia tak ada niat satu, tak terniat pun. Ya, Satu juga ya. langsung tak terfikir pun. Aku pun kadang pelik. Kenapa orang Indonesia dia cakap ayat tu menghina? Sebenarnya dalam hati ni bila sebut Indon tu tak ada langsung terasa menghina atau merendahkan, atau kadang-kadang kita orang kat sini pun jadi serba salah tau. Kalau bila tersebut Indon kan, takut orang tu terasa, faham tak? Padahal Faham. tak ada niat. Faham. Tapi bila tercakap macam takut orang tu terasa. Sampai macam tu sekali. Sebab isu kan dah jadi isu. Bila sebut Indon je ada yang marah kan, dah jadi isu. Lepas tu sekarang kita orang dah start, bukanlah ramai lah, mungkin dah segelintir rakyat Malaysia dah start panggil Indo ataupun lebih baik Indonesia daripada sebut Indon. Sebab kita orang dah faham dah, bila sebut Indon mesti akan ada yang terasa. Macam tu lah. Sebab tu lah jadi persoalan tau. Kenapa sebenarnya terasa terhina kan? Tu mungkin ada sejarah dekat Indonesia yang ayat tu sebenarnya tak boleh pakai. Ni aku nak tanya kau balik ni. Kenapa? Mungkin ada sejarah kat Indonesia yang tu langsung tak boleh pakai. Tak ada, itu tak ada masalah sebenarnya. Tak ada pun perkataan Indon dekat Indonesia. Sebab kalau Indonesia memang cakap Indonesia, Indo kalau. Tapi aku faham kalau rakyat Malaysia mau cakap Indo itu memang susah. Lidah orang Malaysia ni, betul tak? Pasti dia akan Indon. Tapi kalau di Indonesia sendiri tu tidak ada perkataan itu, bro. Makanya itu jadi apa ya? Mungkin orang Indonesia jadi satu persoalan. Jadi satu persoalan, kenapa dipanggil Indon gitu. Padahal kalau di Indonesia dia akan Indo ataupun Indonesia gitu. Betul. Jadi mungkin dari Betul, situlah paham. Dia ni agak agak terasa sikit lah. Malaysia dengan Indonesia dia tak ada penghujung. Iya, sebab itulah bro, kadang sebab tu aku sangat sayang sekali dengan channel bro ni yang memang mengangkat isu tersebut gitu loh. Dan isu itu cukup besar, cukup berat sebenarnya, tapi bro berani gitu. Okey, aku tak cakap yang aku nak berhenti terus daripada buat konten Indonesia. Cuma bila tu aku tak tahu. Come on lah. Akan menjurus ke arah Malaysia, Indonesia akan menjurus. Mungkin bila besok kita tak tahu, lepas pandemik akan, contoh sekarang kan tengah Covid. Seluruh dunia tengah Covid. Esok bila dah buka balik, dah jadi macam normal, insya-Allah mungkin akan ada topik-topik baru yang kita akan bahas Malaysia, Indonesia. Kita nak buat konten, kita kena sketch betul-betul tau konten. Kalau kita nak buat konten, banyak je konten yang kita boleh buat. Pelbagai, memang beribu-ribu idea kau boleh buat konten. Tapi yang nak menjurus ke kita nak buat konten yang kosong negativity itu susah. Tapi sekurang-kurangnya kurang orang yang berkomen negatif. Sebab kau berusaha pun untuk buat konten positif bila jumpa titik perbezaan tu sikit je lah, terus akan masuk bocah-bocah ajaib ni. Dia akan buat provokasi tau. Itulah. Sikit je. Kau buat satu konten yang menyatukan ni. Sampai satu point ni jumpa titik perbezaan. Okey, kita sentuh bab budaya lah. Ya, betul lah. Budaya Malaysia dengan budaya Indonesia.
dia sama, hampir sama. Tapi macam aku cakap, sampai titik perbezaan tu dia dah mula. Aku punya lagi baik. Aku punya lagi baik. Okey. Kita tak nak salahkan yang claim, sebab hak korang. Orang Indonesia dia ada hak untuk pertahankan budaya dia. Tapi yang kau kena faham kat sini, budaya bukan untuk direbut. Budaya untuk diperkenalkan. Kalau kau rasa budaya kau ada kat Malaysia, why not kau berbangga? Wah, budaya aku ada kat sana.